Perlu ingat apabila sesuatu kisah daripada masa lampau menjadi ayat Allah Azza wa Jalla, ini bermakna surah ini bukan hanya memaparkan kisah sejarah. Ayah ibu kalau ada Quran, kita tengok sama-sama suratul Masad ini, surah yang ke-111. Dan sebelum kita baca surah ini beserta dengan terjemahan, kita kena betulkan niat, kita kena betulkan kita punya cara fikir. Apa yang bakal saya baca ni bukan sekadar cerita sejarah. Inilah yang disebut oleh seorang ulama, Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi, ya, hafizahullah. Beliau berkata, Allah Azza wa Jalla menurunkan suratul Masad merakamkan peristiwa tentang kejahatan lelaki dan isterinya ini. Ia bila dilaporkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ia bukan pembentangan sejarah semata-mata. Apabila kita memerhatikan dengan teliti, kita melakukan tadabbur kepada surah ini, kata ulama ini, An-Nabulsi berkata, maka sebenarnya Abu Lahab itu hanyalah amtal, hanyalah model. Tetapi kisah mengenai perangai manusia sebegini akan sentiasa berlaku dan berulang sampai hari kiamat. Allah Azza wa Jalla, dia mengetahui masa lampau dan dia mengetahui masa hadapan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi bila Allah merakamkan secara khusus satu surah dengan 5 ayat sepenuhnya, ya ibu, sepenuhnya daripada awal hingga ke akhir surah ini bercerita tentang Abu Lahab dan isterinya, maka kita faham bahawasanya apa yang dilaporkan ini bukan hanya kisah sejarah, bahkan kisah yang mengandungi pengajaran sampai hari kiamat. Jadi kita ada Abi Lahabin wa Tabb yang bermakna kematian perlahan-lahan. Beliau telah ditimpa dengan satu penyakit yang aneh yang menyebabkan beliau mula kehilangan anak-anak, kehilangan kawan-kawan, dan ia menyebabkan beliau hilang segala-galanya secara perlahan-lahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut yada. Yada artinya kedua-dua belah tangan. Tuan-tuan, kenapa kedua-dua belah tangan ini dihancur dan dibinasakan Allah? Kata para ulama, tangan kanan untuk memegang pedang, tangan kiri untuk memegang perisai pertahanan. Ini bermakna Allah musnahkan serangan Abu Lahab dan Allah musnahkan pertahanan Abu Lahab. Dia tidak boleh lagi menyerang Nabi dan dia tidak boleh mempertahankan diri daripada azab Allah. Dan menariknya, ya, menariknya 2 kali perkataan tabba ini berulang kerana 2 peristiwa yang Abu Lahab mengungkapkan kalimat tabba. Pertama sekali mengungkapkan tabban lihadzal din. Bagaimana Abu Lahab sanggup berkata laknat dan celaka kepada agama Muhammad ini. Bila dia kata peristiwa ini, tuan-tuan, ayah ibu, kalau kita baca, Nabi telah bersama dengan satu jamuan besar diadakan oleh pemimpin-pemimpin Makkah. Nabi buat kali pertama nak berdakwah secara terus terang. Nabi pergi kepada majlis keramaian dan jamuan ini. Nabi kecek, Nabi royak apa dia, tuan-tuan? Nabi bagi tahu, kalian semua akan mati sebagaimana kalian tidur. Kalian semua akan dibangunkan semula oleh Allah sebagaimana kalian bangun. Jadi bila perkataan itu didengar oleh Abu Lahab, maka dia berkata, tabban li hadzal din. Agama apa yang kamu bawa ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan kalimah yang kedua, tabban itu, ya, adalah tidak dan tidak bukan ketika Rasulullah mengumpulkan semua orang-orang Quraisy dan baginda berdiri di atas bukit Safa. Nabi membuat pengumuman kecemasan, ya. Nabi berkata, kalaulah saya beritahu di belakang gunung Makkah ini ada kumpulan kuda-kuda yang mahu menyerang Makkah, akuntum musaddiquni, adakah kamu akan membenarkan saya? Seluruh orang-orang Quraisy yang menghantar wakil pun bersorak dan berkata, kami tidak pernah mengenali daripadamu pendustaan, kami percaya kepadamu. Lalu Nabi berkata, aku memberikan peringatan kepada kalian tentang azab yang sudah dalam perjalanan. Maka sembahlah Allah yang Esa, jangan mengadakan sekutu kepadanya. Perhatikan ungkapan Abu Lahab yang menyebabkan jatuhnya suratul Masad. Beliau berkata, tabballak alihada jama'atana. Merujuk kepada orang yang suka mengadu domba, orang yang suka pergi kepada kabilah A dan menyemarakkan kemarahan api kemarahan mereka.
Pergi pada kabilah B menyemarakkan api kemarahan mereka. Pergi pada kabilah C menyemarakkan kemarahan mereka. Jadi ini juga makna pemikul kayu api. Maknanya apa? Istilah pepatah orang Arab kepada pengadu domba, namimah. Jadi kita barangkali merasakan ayat 4 ini, saya tak kena kot ayat 4 ni sebab saya tak pernah letak duri kot di hadapan rumah para pendakwa. Tetapi barangkali kita tergolong, na'udzubillah, kita tergolong daripada orang yang suka memutuskan silaturahim antara orang-orang muslim. Orang yang bila tengok seseorang sedang berdakwah lalu buat komentar-komentar yang menghina pendakwah berkenaan, Jangan kita lakukan akhlak sedemikian, kerana kalau kita melakukan sedemikian, ayat ini sebenarnya bab kata Nabusi tadi rahimahullah, sebenarnya sasarannya kepada kita. Ia bukan hanya kisah Abu Lahab dan isterinya, ia adalah kisah mereka yang menentang dakwah daripada sejahat-jahat tangan sehinggalah kepada seburuk-buruk perkataan hammalatul hatab. Dan ayat yang terambil amma di dalam juzuk 30 di dalam Al-Quran selepas surah apa? Cuba teka. Betul. Surah Idza Jaa Nasrullah. Subhanallah. Kenapa Allah susun Suratul Masad selepas Idza Jaa Nasrullah? Dan surah sebelumnya apa ayat ibu? Tengok Quran. Surah Al-Kafirun. Perhatikan cantik Allah susun surah ini untuk menyampaikan pengajarannya. Suratul Kafirun mengenai pertembungan. Nabi mesti menyatakan pendirian. Nabi tidak boleh berkompromi dengan agenda orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan akhir sekali ayat itu, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu pembalasan kamu oleh Allah, bagi aku pembalasan Allah untuk aku. Jadi pembalasan Allah untuk aku idza jaa nasrullah. Pembalasan Allah untuk kamu tabbat yada abi lahabin wa tab. Subhanallah. Cantik kan? Siapa yang susun Quran? Siapa yang susun surah-surah ini? Yang susun surah ini adalah Allah Azza wa Jalla.